Awas, sekiranya arnab pejantan makan dengan berlebihan akan menyebabkan masalah obesiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Arnab Pedaging. Pada episod sebelum ini, saya telah berkongsi bagaimana untuk menguruskan makanan yang telah diterima daripada pembekal dengan memasukkannya ke dalam tong-tong ini. Okey, tak kisahlah tong tu tong biru macam ni ke, tong sampah ke, atau apa-apa bekas yang mampu menghindari makanan atau pelet yang kita terima daripada dimasuki angin ataupun bekas yang kedap, atau itu lebih baik. Atau yang paling penting sekali adalah tidak dimakan oleh tikus dan binatang perosak yang lain. Okey, selepas kita keluarkan dari sini, ini adalah makanan yang telah ditapis. Mari kita lihat dulu. Alright. Okey, di dalam ini adalah makanan yang telah siap ditapis dan tak ada lagi habuk-habuk yang boleh memberikan kesan yang kurang baik kepada arnab. Jadi, pada hari ini saya akan berkongsi bagaimana dan berapakah jumlah yang patut diberikan kepada induk arnab, pejantan arnab, ibu arnab dan anak, dan juga grower. Mari kita. Okey, sekarang semua ni adalah barang-barang ataupun keperluan untuk memberi makan kepada arnab. Okey, saya mulakan dengan generasi-generasi bekas makanan untuk diberikan kepada arnab dulu. Ini kira sebagai intro lah sebelum kita bagi tahu berapa banyak yang perlu kita beri kepada arnab yang tadi saya janjikan, iaitu ibu arnab, pejantan, ibu dan anak, dan juga grower. Bawah anda ada 4 jenis suku untuk apa ataupun sukatan untuk diberikan. Okey guys, ni saya kongsikan. Benda-benda ni dulu kita gunakan, ada kalau biasa bahasa pasar kita panggil apa? Pasu lah, pasu. Tapi yang ada digunakan juga kita panggilkan clay, mangkuk clay. Okey, ini merupakan mangkuk pertama yang saya gunakan ketika saya buka ladang arnab permulaan dululah. Sebab ini yang mudah didapati. Iaitu kira-kira pada tahun 2009 kita mula. Dan masih bertahan. Habis-habis pun ada sompeng-sompeng tepi. Dalam dia masih elok. Okey, ini kelebihan sekiranya menggunakan mangkuk clay. Okey, apa yang saya nak kongsikan adalah bentuk mangkuk clay ni. Mangkuk clay ni warna tanah merah lah kan. Okey, kalau boleh sekiranya nak gunakan mangkuk clay sebagai tempat bagi makan kepada arnab kita, cari yang mulutnya sedikit ke dalam. Okey ya, kalau mulut lurus macam ni mulut dia sedikit ke dalam. Contohnya seperti ni. Okey, ini yang saya dapatkan kemudian, dan ataupun yang jenis lebih kecil. Okey. Kenapa kebanyakan biasanya bekas-bekas makan ni terdapat pelbagai di setiap reban. Lagi lama reban satu reban tu semakin banyak mangkuk yang ada. Yang pertama kerana mungkin tak dikeluarkan lagi jenis satu-satu mangkuk tu. Yang kedua, bermakna biasanya peternak akan lebih faham dan memahami apa masalah apabila kita bagi makan kepada anak lah. Antara masalah yang pertama yang biasa atau famous lah, suka cakar keluar. Sebab tu kita cari mangkuk yang sedikit ke dalam. Okey. Dan sekarang, untung orang sekarang pun nak arnab ni. Dah ada pelbagai design, tapi sebenarnya semua ni bergantung kepada jenis sangka yang rakan-rakan ingin buat dan gunakan. Nanti akan datang insya-Allah kita cuba rekodkan dan kongsikan lagi bagaimana untuk buat sangka dan sebagainya. Hari ni kita fokus tentang makanan. Okey, yang ini yang kita baru mula pakai tahun lepas. Ada kat pasaran. Ini bukan promote barang, tapi saya kongsikan beberapa jenis mangkuk makanan yang ada di pasaran dan boleh digunakan. Okey, yang ni dia lebih kepada ni ada telinga tepi ni, kalau boleh nampak, tak tahu.
gelas ketak untuk sangkutkan pada sangkar. Dan ini yang jenis baru sikit lah. Ini jenis ada telinga ni yang daripada macam besi, lebih kuat lah, ataupun lebih susah untuk jatuh. Okey, itu sekadar selingan ataupun intro yang saya kongsikan dengan rakan-rakan sekalian. Bekas-bekas makanan. Okey, dan setiap bekas makanan tu bergantung kepada jenis sangkar dan jenis arnab yang berada di dalam. Okey. Right. Sekarang kita kongsikan bagaimana dan berapakah jumlah yang patut diberikan kepada setiap ekor arnab tu. Okey. Kita mulakan dengan untuk arnab pejantan. Sebab pejantan ni daripada mula dia berkhidmat, kita panggil dia berkhidmat di ladang sebagai pembiak jantan. Okey, jadi daripada mula sampai akhir jumlah makan dia tetap sama, iaitu cuma sekadar 100 gram. Okey, untuk makanan arnab pejantan sebaiknya jumlah yang sama ataupun kurang sikit pun tak apa. Sebab keperluan badan anak ni dia cuma perlukan sekitar 100 gram konsentrat ataupun makanan pellet ni. Okey, biasanya saya gunakan mangkuk ni sebab tak nak bagi tumpah. Ada kebiasaan dulu kita bagi tahu pada orang macam mana kita nak tahu 100 gram tu banyak mana. Ada dua cara. Mungkin nak cepat ataupun lebih memudahkan. Untuk tangannya normal lah, normal size. Tangan saya tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Kita cuma genggamkan makanan anak. Dah masuk makanan. Okey. Selalunya sekitar nak cakap mungkin 1/10 mangkuk ataupun 2/10 mangkuk. Okey. Itu sudah memadai. Selalunya orang akan tanya, bang, cukup ke banyak tu untuk arnab? Ya, itu cukup. Biasalah kadang kita selalu berada di reban ataupun kita ternak di rumah. Bila ternak di rumah, kita selalu dengar dia bercakap-cakap, minta makan lagi. Kita pun kesian, tambah lagi. Tapi harus ingat, awas. Sekiranya arnab pejantan makan dengan berlebihan akan menyebabkan masalah obesiti dan dia malas kerja. Maknanya sepatutnya dia panjat arnab betina untuk hasilkan anak pada akan datang, tapi dia malas. Jadi lebih baik kurangkan makan. Jangan berlebihan lah. Itu pun sebenarnya nasihat untuk diri sendiri jugalah. Okey. Sebaiknya, sekiranya untuk mengelakkan kita tersalah ukur ataupun anggaran yang tidak tepat, boleh je gunakan bekas makanan. Macam kita di ladang, sekiranya kita nak minta tolong orang ataupun kita nak gajikan pekerja, tak kisahlah apa pun pilihan, sebaiknya kita buat macam ni lah untuk permulaan sebelum orang yang bantu kita ataupun pekerja kita mahir untuk memberi makanan kepada anak-anak tadi. Okey, tadi kita beritahu tentang pejantan. Begitu juga kepada induk betina yang belum kahwin, belum bunting. Jumlah makan dia tetap sama, 100 gram. Okey, mungkin ada setengah pendapat yang kita 100, 120 gram itu terpulang. Tapi apa yang kita amalkan di ladang cuma 100 gram. Okey, kita on dulu. Okey, kita on dulu kita punya penimbang. Okey, ini apa yang saya buat dululah. Macam bekas ni kita dah tulis nombor 1 dengan jumlah 100 gram. Kenapa 100 gram untuk nombor 1? Bermakna kebanyakan kita bagi dengan jumlah yang sama. Jadi letakkan pada atas penimbang dan tekankan kosong. Ataupun ada setengah timbang digital dia ada function tare, T-A-R-E. Bermakna kosong dengan bekas yang ada di atas. Okey, kita masukkanlah makanan yang kita nak bagi ni. Alright. Okey. Mungkin ni rakan-rakan tak dapat tengok nanti kita tengok. Okey. Kita masukkan 100 gram sikit lagi. Alright. Sebiji lagi. Okey, 100 gram. Nampak? Sebenarnya bekas ni saya dah ukurkan. Jadi bagaimanakah cara? Mungkin boleh ambil botol ataupun bekas apa yang korang fikir sesuai. Letak, timbangkan 100 gram sehingga 100 gram dan tandakan pada botol, potong botol. Ada setengah orang dia suka tandakan pada sebelah tepi. Untuk satu botol yang sama untuk kiraan lain. Saya dah pernah buat, tapi masalahnya untuk satu jangka masa dalam sebulan setengah kadang dia punya tulisan dah hilang.
pekerja ataupun orang yang tolong kita dah tak tahu dah mana takat yang sepatutnya dan akan bagi makan yang berlebihan. Itu yang kita tak nak. Jadi saya asingkan bekas untuk 100 gram, senang. Dia tahu dah, dia isi penuh. Dia isi penuh satu bekas. Alright. Dia tuang masuk makan. Bermakna keperluan 100 gram. Okey. Yang kedua saya buatkan untuk 150 gram. Kenapa 150 gram? Okey. Ini apa yang kita amalkan di ladang kita untuk satu sangkar grower untuk permulaan. Bermakna pada usia 30 hingga 35 hari, pada berat 500 gram, lebih kurang masa kita ceraikan susu. Anak-anak jangan diberi terlalu banyak makanan pada permulaan. Sebab sebelum ni dia makan pellet ataupun dia pau mak dia lah. Kita panggil lah. Dia ambil makanan mak sikit dalam keadaan perut dia masih disupport dengan susu arnab. Susu ibu lah, susu ibu arnab. Jadi perut dia dah biasa. Jadi untuk permulaan dia belajar makan sendiri, kalau boleh jangan terlalu banyak makanan bagi. Jadi untuk bekas kedua yang telah dilabel untuk 150 gram, kita boleh gunakan untuk dua perkara. Yang pertama untuk grower tadi pada minggu pertama. Untuk minggu yang seterusnya kita boleh gunakan, nanti saya akan tunjukkan untuk bekas yang seterusnya. Okey, untuk minggu pertama dan kedua kita boleh gunakan. Bermakna macam di sini kita setiap sangkar kita masukkan 4 anak arnab. Sepatutnya arnab yang untuk pembesaran atau grower satu ekor sekitar 100 gram hingga 150 gram bergantung kepada saiz arnab. Jadi kita anggaplah satu ekor 100, bermakna untuk 4 ekor 100, 400 gram. Jadi kita boleh gunakan yang ini dengan dua bekas untuk minggu seterusnya. Jadi macam mana nak cakap, dia kira untuk minggu pertama dan kedua kita cuma bagi 150 gram untuk 4 ekor tu. Okey, untuk minggu kedua kita boleh gunakan dua bekas. Dan untuk seterusnya bila kita tengok ikut keperluan arnab, kita boleh tambah lagi. Okey, dan biasanya benda ni bila pentanak ataupun pekerja tu dah biasa dengan bagi makan, dia boleh agak sama ada arnab tu harus dibagi lebih makan ataupun kurang untuk peringkat grower. Okey. Yang nombor 2 ni juga sebenarnya kita boleh gunakan untuk ibu dan anak. Anak arnab akan mula makan pellet pada usia 20 hari. 18-20 hari dia akan mula makan. Tapi dia pause sikit-sikit je. Jadi kita ambil kiraan untuk satu arnab dewasa 100 gram dan anaknya separuh. Dan kebiasaan untuk anak arnab katakanlah satu ibu 6 anak, bermakna 5 anak, kita buat kiraan anggaran, bermakna satu anak sekitar 20 gram, kadang mungkin tak sampai pun. Okey, ni pun sama juga, korang boleh ambil botol tadi, ukur dan timbang dululah, timbang dengan bekas. Okey, letak teh ataupun kosong, masukkan jumlah makanan sehingga 150. Okey nah. Alright, ngam. Jadi bila macam ni, keadaan ini memudahkan kita sendiri bekerja ataupun staff ataupun pekerja ataupun siapa-siapa kita katakanlah kita bela sendiri kita bela tepi rumah sendiri, nak balik kampung ke, nak pergi berjalan ke, bolehlah minta tolong jiran sebelah, nak upah ke apa, yang tu terpulanglah ikut kreatif masing-masing. Okey. Bekas yang kedua dan ini bekas yang ketiga. Untuk grower pada peringkat yang lebih besar, iaitu lepas 2 bulan ke atas untuk pengemukan, biasanya kita memerlukan makanan yang lebih, itu sekitar 400 gram. Sama juga, macam ni saya beli macam untuk mak-mak timbang, bukan timbang, ukur tepung dan sebagainya. Sebenarnya tepi dia kita boleh padam je pakai tina, dan kita letakkan sama juga, dan letakkan dengan jumlah yang kita kehendaki. Okey, jadi ini bagi memudahkan kita menguruskan cara pemberian makanan kepada ibu arnab ataupun induk, pejantan, ibu arnab dan anak, dan juga di peringkat grower. Okey, dengan sedikit sebanyak idea yang saya kongsikan pada hari ini, saya harap rakan-rakan dapat manfaatnya dan kiranya boleh memahami cara ataupun lebih mudah lah. Saya macam biasa, setiap minggu saya akan kata, yang penting kita sistemkan ladang kita untuk mudah kita buat kerja, sebab banyak lagi kerja yang kita perlu selesaikan. Okey, semoga apa perkongsian pada hari ini boleh memberikan manfaat kepada rakan-rakan, dan macam biasalah, okey, tolong like,
share dan subscribe. Untuk yang dah subscribe, jangan lupa untuk tekan loceng untuk memastikan korang tak akan terlepas video pada minggu akan datang. Assalamualaikum.